30 hingga 40 data yang perlu collect tu. Okey, apa kita perlu buat dengan data tersebut. Okey, so hari ini saya tunjukkan macam mana kita nak proses data tu. Bukan lagi penggunaan untuk SPSS tu saya tunjuk macam mana nak mula. SPSS ada 3 window yang saya maklumkan tu, saya dah terangkan. Okey, so untuk hari ini kita lebih fokus kepada macam mana kita nak proses data tu. Analysis, statistical analysis. Okey, section 1 kita tengok dulu dari aspek reliability analysis of instrument. Okey, dalam bahasa Melayunya ujian kesahan, kebolehpercayaan. Ujian kebolehpercayaan pada instrumen ni macam questionnaire lah pada borang soal selidik tu. Okey, untuk reliability test ni, ujian kebolehpercayaan, dan mana ada dalam chapter 3 tu ada bahagian ujian kebolehpercayaan atau reliability test. Okey, di mana kita menggunakan kerombak kerombak alfa perkali kerombak alfa. Okey, kita gunakan scale yang tu. Okey, so macam mana kita nak test reliability. Reliability ni maknanya boleh percaya ke data soalan-soalan yang ditulis tu, boleh percaya ke tidak. Adakah dia menerangkan berkenaan dengan topik tersebut, tajuk tersebut ataupun faktor tersebut. Okey. Sebagai contoh, reliability test ni, sebagai contoh katakan dalam data ini, so reliability test of instrument, dia adalah satu kaedah untuk kita menentusahkan ataupun sama ada soalan yang ada dalam soal selidik itu betul-betul boleh dipercayai ataupun dipercayai dari aspek untuk menerangkan tajuk ataupun faktor kepada kajian tersebut. Okey, sekarang ni katakan kajian kita adalah kajian untuk healthy lifestyle, cara hidup sihat kan. Cara hidup sihat tu dia mesti ada berkaitan dengan BMI, ada kaitan dengan food pyramid kan, piramid makanan, lagi berkenaan dengan exercise yang kita buat kan. Adakah anda tahu tentang pengetahuan tentang cara hidup yang sihat? Okey, cuba tengok contoh soalan-soal selidik ni. Saya cuba sharekan dengan awak. Okey, saya cuba sharekan dengan awak. Yang ini ada dalam ini dah ada dalam dalam e-learning boleh refer. Semua yang saya tunjuk dah e-learning, senang untuk awak refer. Okey. Kesahan tu validity. Kalau reliability kebolehpercayaan. Jadi sesuatu dalam bahasa Inggeris kita reliability and validity. Okey, Fatin Farhana, kesahan itu macam mana you ditanya kan? Kesahan selepas kita test bagi kebolehpercayaan kepada soalan tersebut, dia perlu disahkan. Sahkan itu adalah oleh pakar-pakar lah. Okey, awak kena tunjukkan kepada pensyarah pakar. Okey, betul tak gini? Dengan bidang, mengikut bidang dia lah kan. Kalau kata nak tanya pasal matematik, pergi tanya ustaz, tak tahulah. Jadi kena cari orang yang pakar dalam matematik lah. Betul. Dalam bidang agama dia tak sama lah. Okey, itu contohnya kalau nak buat validity, nak validkan balik reliability sudah. So kebolehpercayaan dah percaya dah, you dah test oleh boleh percaya. Okey, walaupun boleh percaya, kena disetusahkan oleh pakar pula. Itu kita panggil validity, kesahan dalam bahasa Melayu. Bahasa Malaysia. Okey, boleh paten Okay, so saya tunjukkan macam mana kita nak
buat yang ini. So, siapa yang dah ada data, ikut yang saya tunjukkan untuk hari ini. Okay. So, tunjukkan. Saya share di sini. Apa yang saya share di sini, saya pun lupa dah. Okay, so questionnaire. Saya share questionnaire di sini. Sekejap, saya takut saya terlupa share. Saya share balik. Okay. Saya share questionnaire ni. Okay, ini questionnaire yang saya tunjukkan hari itu. Okay, ini adalah questionnaire-nya. Okay, mana yang kita nak test untuk keboleh percayaan ataupun reliability? Reliability tu ialah yang kita ada banyak lagi ke nak masuk ni. Okay, reliability bukan soalan ni, bukan soalan umur, berat, tinggi, jantina, bangsa, fakulti kan, bukan yang tu. Okay. Yang mana mempunyai data dalam bentuk skala Likert kan. Skala Likert, sangat setuju, sangat tidak setuju kan. Kurang pasti, setuju dan sangat setuju. Itu adalah contoh skala Likert, skala Likert. Saya susah sikit lah sebab dalam bahasa Inggeris nak tukar dalam bahasa Melayu. Bahasa ni susah jugalah kan, dalam pendidikan we all guna bahasa Melayu. Okay. Skala Likert. Skala Likert atau Likert scale. Okay, contohnya apa? Sangat tidak setuju, tidak setuju, tidak pasti, setuju dan sangat setuju. Jadi kalau kita tengok ada 5 skala di situ. Skala boleh jadi 5, boleh jadi 7 dan boleh lebih daripada 7. Tapi selalunya tak boleh banyak sangat skala. Okay. Yang biasa digunakan antara 5 dengan 7. 2 kalau yes no tu, tu bukan itu. Boleh-boleh elakkan kalau untuk setengah-setengah soalan sesuai untuk awak tanya ya atau tidak. Okay. Jadi jangan ada sesuatu yang responden tidak boleh menjawab ya ataupun tidak. Mungkin dia antara tu. Ada juga rasa setuju, ada juga tidak setuju. Jadi kena bagi pilihan. Kalau Likert tu kena lebih sikit. Kalau ya tidak tu, jadi menyebabkan kita telah macam menghukum dia sama ada ya atau tidak. Sedangkan dia tak ada dalam kategori kedua-dua tu. Okay? Faham? Jadi kalau ya tidak ni macam kalau awak tanya, adakah anda tinggal di hostel atau di luar? Resident or non-resident? Jadi ada 2 je kan. Macam ya atau tidak. Yang macam 2, yang macam yang kita boleh. Takkan dia kata kalau memang tinggal kat luar, takkan nak kata saya rasa ada juga tinggal kat, tak ada kan. Yang mana sama ada awak adalah duduk di hostel ataupun di luar hostel. Yang itu boleh cakap ya atau tidak. Okay? Kita tidak ada nak kata setuju tak setuju ke, yang lebih daripada. Jadi ada soalan yang sesuai untuk buat soalan ya atau tidak, dan soalan yang berkaitan dengan kajian selalunya kita elakkan menggunakan yes, ya atau tidak. Kita gunakan skala Likert 5 atau 7. 3 mesti boleh lah, tetapi kebanyakan yang biasa kita gunakan 5 skala Likert. Okey. So yang saya tunjukkan di sini adalah 5 skala Likert di sini. Skala 5 mata kan, macam dalam bahasa Melayu. Saya tu tak maaf sebab kadang time ajar awak ni kena ubah pula bahasa Melayu kan. Jadi awak pun boleh bahasa Inggeris kan. Saya pun bukannya tu sangat Okey, so contohnya dalam bahasa Inggeris tetapi awak still lagi boleh faham. Ayat-ayat ni simple sahaja. Okay, for the following part, the answer must be numbered appropriately. So, dia letak kat sini. Okay, apa dia part ni? Part C adalah knowledge of healthy lifestyle. Okay, semua soalan ini berkaitan dengan pengetahuan terhadap berkenaan dengan cara hidup sihat. Okay, jadi kalau lihat di sini, soalan pertama, do you know about healthy lifestyle? Kan, adakah anda tahu berkenaan dengan cara hidup yang sihat? Dia tanya tu, tak tahulah, do you know? Do you know? Sebab tajuk di sini adalah knowledge, pengetahuan. Tahu ke tidak? Okay? So, knowledge, untuk support knowledge, soalan di sini mesti ada do you know, do you know, do you know, do you know lah. Okay, supaya kita boleh
korek ataupun boleh dapatkan maklumat itu daripada responden. Do you know about body mass index? Do you know about balanced diet? Do you know about food pyramid? Do you know about risk of obesity? Semua ini ada berkaitan dengan cara hidup yang sehat. Maklumat tentang ataupun pengetahuan anda tentang cara hidup yang sehat. Okay? Do you know the risk of effect about the chronic diseases? Do you know how to prevent and avoid serious illnesses? Okay, do you know about knowledge or you aware about the healthy campaign organized in your surrounding? Right? Do you know about the bad effect of smoking and taking drugs? Jadi semua ini mesti berkaitan dengan cara hidup yang sihat kan. Tetapi kalau kita tanya smoking and drugs tu bukan lifestyle yang bagus lah kan. Tetapi kita still lagi tanya sama ada dia bahagian mana, dia akan tick di bahagian mana. Is it not sure? Atau moderately no? Atau sedikit ataupun dia memang tahu extremely no. Okay? Sangat tahu, tahu sedikit je lah. Sederhana tahu je lah, moderately ya. Dan tak pasti, not sure. Jadi di sini ada 3 Likert scale. Okay? 1 is not sure, 2 is moderately no, and then 3 adalah extremely no. Do you know about it? Yang dimasukkan reliability analysis and test is adakah soalan A, soalan B, soalan C sampai soalan L ini betul-betul tak dia menerangkan berkenaan dengan knowledge of healthy lifestyle. Macam mana kita nak tahu? Okey, dalam statistik sesuatu yang kita kena buktikan dengan nombor. Bukan kita cakap dengan mulut. Okey, betul lah tu. Do you know about ni? Okay. Berkenaan dengan campaign organize, okay? Do you know the proper hours to get enough sleep? Jadi siapa yang dah tentukan sama ada soalan ini boleh dipercaya ke tidak? Kebolehpercayaan dia tu tinggi. Kalau kebolehpercayaan, nilai kebolehpercayaan perkali kebolehpercayaan perombak alfa itu tinggi, menunjukkan soalan-soalan atau item yang ada ini adalah menepati untuk menerangkan pengetahuan tentang hidup cara sehat. Cara hidup sehat. Okey? Boleh. Itu maksudnya. Adakah A, B, C, D, E dan semuanya okey ke tidak? Okey, so macam mana kita nak buat? Okey, so first of all, kita kena key inkan data ni dulu. Kan? Key inkan data dalam SPSS dahulu. Okey, saya nak tanya, hari tu saya dah tunjukkan cara nak key in data, betul ke? Ke sebelum sampai lagi cara hanya menerangkan SPSS saja? Cara nak key in data dah tunjuk ke belum? Okey, dah tunjuk cara nak key in data dah Okey, sekarang andaikan kita dah key in data tersebut. Okey, daripada soalan tadi ni, kita dah key in age, height, weight, race, faculty, kita dah key in for every single thing kita dah key in dalam ni. Sehinggalah ke IJKL. Sampai ke yang L ni, ayat yang soalan yang L. Okey, boleh. Now, andaikan ini adalah questionnaire, borang soal sidik yang diisi dan anda telah isikan dalam SPSS. So saya tunjukkan dalam SPSS yang isi tu. Mana je sekejap Kejap ya. Okey, nanti kalau saya akan buat kelas ada ganti lah ya kalau tak sempat sebab hari ni saya ada masalah teknikal, minta maaf lah ya, tak dapat mula kelas awal. Tak apa, nanti hari Minggu nanti last memang kena akan buat juga untuk awak present nanti, memang kena usik juga hari Minggu. Okey. Ini adalah saya stop sharing dulu. I dah stop sharing. Now presenting.
Okay. Daripada questionnaire tadi, kita dah keykan data dalam SPSS. Okay. So kita dah kodekan dan semuanya kita dah buat. Okay. Now, soalan yang perlu kita test untuk reliability tadi adalah bahagian C. Okay, so yang ni adalah bahagian C. Daripada ke bawah ni adalah 12 soalan bermula daripada C yang pertama ialah A, B, C, D, E sampailah ke 12 tu adalah L. Okay, so kita dah masukkan. Okay, yang pertama, do you know about healthy lifestyle kat sini? Do you know about BMI? Do you know about balanced diet? Do you know about food pyramid? Semua kita dah letak di sini. C1 is about knowledge. Do you know about the knowledge of healthy lifestyle? Di situ. Okay. So soalan ini yang kita nak test keboleh percayaan. Yang mempunyai Likert scale di sini berapa? Not sure, moderately no, extremely no. Dia ada 3 Likert scale kat sini. Skala 3 mata kalau dalam bahasa. Skala 3 mata ataupun 3 skala Likert. Okay. So not sure, bukan noted ni, not sure. Okay. Not sure. Okay. Not sure, moderately no, extremely no. Okay. Jadi ini yang kita nak kaji ya. Kita copy. Okay, betul tak? Okay. Jadi yang ini kita dah test bermula pada C1 sampai C12. Okay, so kelas tengok step by step. Kalau perlu awak nak snap ke, yang saya tunjukkan ni awak snap. Okay. Kalau tak dengar bagi tahu, tiba-tiba saya terkeluar daripada ni kan. Okay. Boleh tak semua Umi? Umi, Husna? Okay tak? Clear? Clear tak? Boleh dengar suara saya? Okay. So you tengok step by step. Then kalau nak snap pun tak ada masalah. Okay. Okay. So I tunjukkan. Let's say a healthy lifestyle. Okay. This is a healthy lifestyle. Apa yang perlu di sini? This is a verbal view. And then this is a data view. Jadi kita nak testnya daripada C1 sampai C12. Okay. So apa perlu dibuat sini? You go to analyze. Okay. Scale. And then reliability analysis. Okay. So itu yang kena buat. Analyze. Next. Scale. And reliability analysis. Okay. Okay. So jangan ambil soalan age, jangan ambil height. Yang diambilnya adalah bahagian C. Mana bahagian C? Ni bermula pada C1. Ni kan C1, masukkan. C2, okay, masukkan. C3, masukkan. Sampai C12. Jadi kalau nak cepat, okay, klik kat situ, tekan shift, button shift, hold button shift, dan gunakan arrow kat bawah ni. Sampai yang ke-12, so dia belah sekali dia. So dah 12 soalan ada dalam ni Ini yang kita nak test. Reliable tak? Adakah kedua-12 soalan ini boleh menerangkan dengan baik berkenaan dengan pengetahuan anda tentang kehidupan, dengan cara hidup yang sihat. Okay? Knowledge about healthy lifestyle. Okay. So kita dah masukkan. Then you click at statistics button ni. Okay. Kita klik dekat scale if item deleted. Dah masukkan. Klik dekat statistics. Then click at scale if item deleted. Okay. Then you continue. Then you click OK. Right. Apabila klik OK. Okay. Apabila klik OK. Once you click OK, then boleh tengok output di sini. Itu ada output yang kita dah klik tadi. So you akan keluar output reliability atas ni. Okay. Cases valid, mana data yang anda ada adalah 282 dan kesemuanya adalah semuanya excluded, right? And then
excluded is 0. Maknanya yang tak semua masuk dalam nilai. So include-nya 282. So then tengok sini, reliability statistic. Okey, kotak ni lah yang kita nak ambil sebagai rujukan menunjukkan bahawa adakah ke-12 soalan ini konsisten, okey, menerangkan tentang pengetahuan berkenaan dengan cara hidup sihat. Okey, boleh? Dengan cara hidup sihat kan. Jadi ini adalah Cronbach alpha dia. Ada nilai Cronbach alpha. Kita menggunakan Cronbach alpha. Apa nilai Cronbach alpha di sini? Kalau perhatikan betul-betul sebenarnya depan nombor 8 ni ada point, ada perpuluhan Maknanya 0.836. Okey, tengok betul-betul ada point kat depan tu. 0.836. Okey. Untuk menentukan sama ada kita boleh terima ke tidak ke semua soalan yang 12 ini. Okey ingat yang kita dapat adalah 0.836 menggunakan 12 soalan. Ingat, soalan yang ada skala Likert sahaja. Okey? Jangan ambil nak test untuk gender ke apa, nak profile tu tak ada. Okey? Kenapa? Kerana skala Likert ini dia mempunyai jawapan the way dia bagi dia share jawapan. Maknanya dia akan jawab sama ada not sure, moderately no and extremely no tu dia akan jawab semua soalan pakai ketiga-tiga jawapan tersebut. Pilihan ketiga-tiga pilihan jawapan tersebut. Jangan ada yang soalan pertama not sure, moderately no, extremely no. And then soalan nombor 2 pula satisfied ke tak boleh. Kalau dah kena gunakan ni, guna satu saja skala untuk mewakili satu faktor. Okey. Tak boleh soalan pertama ada 3 skala 3 mata. Soalan kedua ada skala 5 mata. Soalan ketiga ada skala 7 mata. Soalan keempat pergi kepada skala 3 mata. Semua dah tak boleh. Dia mesti kalau guna 3, kalau guna 5, kalau guna 7. Okey? Sebab dia kena share satu pilihan jawapan yang sama untuk beberapa soalan yang dikemukakan. Jadi responden tu perlu jawab menggunakan jawapan pilihan yang sama. Okey, untuk ke-12 ni. Okey, so kalau kita tengok dengan 12 soalan kita dapati Cronbach alpha dia adalah perkali Cronbach alpha dia adalah 0.836. Okey, adakah acceptable ataukah poor or good? Kita tengok kategori. So nanti saya share dengan you. Okay, stop sharing. Then saya cuba share untuk ni. Okay, saya cuba share untuk okay, apa yang saya bagi? Reliability test tu kita nak testkan sama ada soalan-soalan itu bagus ataupun adakah dia menyokong kepada tajuk tersebut. Okey, so you boleh baca dalamnya apa itu reliability. Dalam buku, dalam modul yang saya upload dalam e-learning pun boleh baca what is a reliability test keboleh percayaan. Okey, so tengok. Untuk slide yang ini, cuba anda perhatikan Cronbach alpha. Kita gunakan Cronbach alpha tadi. Use Cronbach alpha is a measure of internal consistency. Apa maksudnya? How closely related the items are as a group. Dalam satu grup tu adakah dia relate antara satu sama lain bagi menerangkan faktor yang dikaji. If the question relate to the same issues, maknanya participant will be expected to get similar scores on each question. Kalau dia adalah reliable, boleh dipercaya, dia bergantung, dia akan menunjukkan bahawa responden itu
cara dia jawab itu adalah lebih kurang sama antara satu responden dengan satu responden yang lain. Maksudnya dia skor dia tu sama. Kalau soalan pertama dia buat 3, yang lain ada ramai yang buat 3. Kalau soalan kedua dia ramai yang buat 2, ramai yang buat 2. Okay? Jadi dia choose 1, 2, 3 tadi yang skala tadi ya. Okay. Dan kalau lihat di sini jadual untuk kelompok alpha dia punya range dia from 0 to 1 and scores are expected to be 0.7 and 0.9. Okay. Below is a commonly accepted rule of thumb for interpreting Cronbach's alpha. Okay. Yang pertama ni, kalau kita run tadi, kita akan dapat Cronbach. Sekiranya Cronbach alpha ni, this is we call it alpha. Simbol macam apa? A ni kan? Ni adalah alpha. Dia panggil simbol alpha. Lebih besar ni, simbol apa? Lebih besar atau sama dengan 0.9. Belajar matematik kan, kalau tenganga belah sini lebih besar, kalau dia macam tenganga yang sebelah satu lagi tu kurang. Kalau maksud dia kalau alfa ni, nilai alfa tadi lebih besar daripada 0.9, very high consistency. Maknanya baguslah, memang dia close to 1. 0.9 is close to 1. Okay, berbanding dengan 0.5, 0.4, 0.6 kan. So 0.9 nanti antara yang paling close dengan 1. Kalau kita dapat 0.999 lagi bagus. Maknanya dia menghampiri 1, menunjukkan bahawa setiap satu-satu soalan itu dia menyokong antara satu sama lain bagi menerangkan faktor yang dikaji, tajuk utama. Okay? Jadi kita dapat tadi 0.836. Okey, dia akan jatuh di bahagian mana? Is it very high consistency? If very high consistency, kalau alpha itu lebih 0.9. Kita tak sampai, kita hanya 0.836. Jadi nilai kita berada di antara yang saya dapat tadi 0.8 hingga 0.9, in between ni antara tu. Jadi 0.83 dia termasuk dalam kategori good. Okay? Katakan anda run yang lain, awak dapat 0.71, 0.715, 0.715, dia berada dalam kategori acceptable. Masih boleh diterima pakai. Okay? Tak perlu kita nak ubah soalan kita, nak buang soalan kita. Tapi kalau you dapat poor internal consistency, means that if less than, let's say you get 0.2, 0.3, tu teruk sangat lah. Mana jauh daripada 1, mana you have to do something with you kena buat sesuatu dengan soalan tadi. Mungkin ada daripada 12 soalan itu perlu dibuang soalan-soalannya kerana soalan itu tidak menyokong kepada tajuk sebenar kita. Okay? Itu kena buang. Dan kena check. Okay? So, jadi yang kita kira tadi masuk dalam acceptable. So, you nak acceptable, dia nak 3 dia. Acceptable, good and very high consistency. Yang 3 pertama ni je boleh pakai. Kalau dia kurang daripada 0.7 or dia kurang daripada 0.6, okay, you have to do something with your soalan tadi. Mungkin daripada 12 tu, yang bagusnya adalah 10. 2 kena buang. Mana satu nak buang? Okay, bergantung kepada scale if item related. Okay, berapakah skala yang kita dapat kalau kita buang soalan tersebut. Okay, so stop sharing. Nanti saya share balik yang ni. Okay, kan? Dalam acceptable. Jadi kalau kita lihat tadi, boleh diterima pakai sebab nilai kita adalah 0.836. Okay. Soalan pertama, untuk soalan pertama CCA tadi kan, part C bahagian A, do you know about do you know about healthy lifestyle? Do you know about healthy lifestyle? Soalan dia. Saya ambil balik sini.
Saya copy. Saya masuk dekat sini. Okay. Mana tadi? Okay. Do you know about healthy? Do you know about healthy lifestyle? Saja macam tu lah. Jadi yang ini berapa dia punya ni? Okay. So do you know about healthy lifestyle? Sorry. Aduh, terketip dia ni pula. Lambatlah pula dia ni. Okay, cuba lihat di sini. 0.826. Apa maksud 0.286 ya? Apakah maksud ada point ya? 0.826 ini. Okey. Kalau soalan pertama dibuang, soalan yang pertama ni dibuang, iaitu dalam soalan tadi, do you know about healthy lifestyle, tadi dibuang daripada pengiraan kelompok alfa. Okey, daripada test reliability statistics ni. Jadi nilai kelompok dia akan menjadi 0.826. Cuba bandingkan 0.826 dengan 0.836. Mana yang lebih besar? Okey, 0.836 lebih besar berbanding dengan 0.826. Jadi kalau kita buang soalan ini, nilai di sini akan menjadi kelompok alfa if item deleted. Apa terjadi kepada kelompok alfa di sini? Kalau item nombor 1 ini dibuang, dia akan jadi 0.0826. Jadi kita tak perlu buang lah. Kenapa? Kalau kita buang yang tu, nilai kelompok alfa menurun. Kita nak cari nilai kelompok alfa yang lebih tinggi. Kalau ada banding di sini, tak ada kelompok alfa yang paling yang lebih tinggi berbanding dengan 0.836. Ini menunjukkan tak perlu dibuang semua item di sini. Semua item, ke-12 item atas soalan ini boleh diterima pakai, boleh dipercayai untuk digunakan untuk analisa seterusnya. Okey? Awak nak buat, nak kira dia punya frekuensi ke kan? Boleh? Boleh? Itu cara dia. Kalau nilai di sini kurang daripada 0.7, baru cari kat sini mana item yang kena buang supaya nilai kelompok dekat sini akan jadi lebih